محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Alhamdulillah. Yang berusaha Tuan Pengerusi Masjid Kampung Pokok Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, Barisan Rezeki Masjid, yang dikasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita sambung membaca kitab Aqidatul Najin, saya bacakan sedikit kelebihan ilmu dan ulama supaya datang semangat untuk kita terus belajar lagi dan lagi sampai tak ada lagi, ya. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naumul alimi afdalu min ibadatil jahili. Artinya lebih kurang tidur orang alim itu afdal daripada ibadat orang jahil. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdala min ay yusalliya alfa rak'atin tatawwu'an. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya lebih kurang, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu, beramal dengan dia atau tiada beramal dengan dia, adalah ia terlebih afdal daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Masya-Allah, tuan. Itu nak sembahyang sunat 1000 rakaat, entah berapa lama nak habis, tuan. Cuba bayangkan, dia sembahyang fardu 5 waktu ni pun 17 rakaat. Subuh 2, 2, 4, 4, 3, 4 kan. 2, 4, 6 campur 4, 10. 2, 4, 4, 3, 4 campur 3, 13. Campur 4, 17. 17 rakaat itu pun kalau satu sembahyang 5 minit, 25 minit lah. Dan kalau sembahyang sunat lagi, katalah sembahyang sunat 2 rakaat 4 minit. Andai katalah kita dapat sembahyang 1 jam untuk kan, 1 jam 1 jam berapa rakaat tu? 60 bahagi 40, macam susahnya. 40 minit bahagi 10, dapatlah 10 rakaat 40 minit. Nak capai 1000 rakaat tu berapa? Cuba saya kirakan. Ni maknanya kelebihan sembahyang sunat 1000 rakaat ni, kita nak bandingkan 1000 rakaat bahagi 2 rakaat. Bahagi 2 rakaat, jadi berapa? 500. Maknanya kalau 500 sembahyang lah, sembahyang sunat 2 rakaat 2 rakaat, 500 sembahyang kali katalah 5 minit, jadi 25, 2500 minit. Berapa jam tu? Bahagikan 60. Contohlah 4, 1, 10 1, 4, 41 jam. 41 jam tu kalau straight tu 41 jam. Berapa hari tu? 24. Satu hari 24 jam. 2 hari 48. Lebih kurang 2 hari kalau non stop lah. Lebih kurang 2 hari 2 malam sembahyang sunat tak berhenti, dapatlah 1000 rakaat. Tapi pahalanya sama kalau kita belajar satu bab daripada ilmu. Itu antara kelebihannya. Besar pahala menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan walaupun 2 hadis saja kita dengar, mudah-mudahan nanti manfaat kita dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Mari kita sambung pembacaan kitab Aqidatul Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani. Ini kitab tauhid
bahasa Melayu antara yang besar dalam bahasa Melayu. Besar tu maksudnya perbahasannya banyak ataupun mendalam lah. Dalam alam Melayu, kitab Melayu inilah antara kitab tauhid yang besar, ataupun tinggilah, tinggi martabatnya. Asalnya tulisan Jawi, sudah dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Tuan-tuan boleh dapatkan di kedai kitab ataupun di Shopee. Kitab ini adalah ambilan daripada kitab-kitab Arab, dan dia mensyarahkan kitab Matan Ummul Barahin bagi Imam Sanusi. Dan kebanyakan isi ataupun kandungan dalam kitab ini sama dengan kitab-kitab Arab yang lain. Contohnya Fathul Majid, Tuhfatul Murid, Tahqiqul Maqam dan sebagainya. Baik, pada tangan saya muka surat 137. Dan setengah daripada barang yang memberi waham pada berupa itu, ini dah masuk pada bab ayat-ayat mutasyabihat dan ayat-ayat muhkamat. Contoh-contoh ayat Al-Quran yang mutasyabihat yang lepas kita sudah bacakan, masuk pula pada hadis. Dan hadis yang sahih yang ini dah dibahaskan. Barang yang meriwayatkan dia oleh Ahmad dan Syaikhain. Syaikhain yakni dua orang syaikh. Siapa dia? Iaitu Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim, ada satu hadis, anna rajulan daraba abdahu fanahahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qala innallaha ta'ala khalaqa adama ala suratihi. Maknanya Rasulullah SAW pernah bersabda, artinya lebih kurang bahawa seorang lelaki memukul ia akan hambanya. Dia ada hamba, dia pukul, maka menegah akan dia oleh Nabi SAW. Nabi larang, jangan pukul. Dan bersabda ia, Nabi pun bersabda bahawa Allah Ta'ala menjadikan ia akan Bani Adam keturunan Adam lah, iaitu manusia, atas rupanya, iaitu rupa Allah. Ini hadis yang sahih, hadis Bukhari dan Muslim. Jadi adakah memang Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam tu kan ada kepala, ada muka, ada tangan, ada kaki? Tapi hadis ni Rasulullah kata Allah Ta'ala jadikan Bani Adam, keturunan Nabi Adam itu atas rupanya, atas rupa Allah Ta'ala. Jadi adakah memang Allah Ta'ala itu rupanya sama macam Nabi Adam? Maka Ahlus Salaf, iaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, berkata oleh mereka itu, bermula rupa itu tiada kami ketahui akan dia, tak tahu apa makna rupa itu. Ayat hadis tersebut memang ada, Allah Ta'ala jadikan Nabi Adam atas rupanya, seperti mana rupanya, rupa Allah Ta'ala, tapi kami tak ketahui akan dia. Dia nafikan, bukan rupa tu bukan maknanya rupa Allah Ta'ala. Habis maknanya apa? Kami tak tahu, serah kepada Allah. Kita kena ingat, salaf dalam kitab tak sama dengan salaf yang kebanyakan ajaran sesat sudah klaim, sudah sebutkan. Apa dia Ustaz? Bezanya sedikit saja, tapi sedikit ni bezanya sangat besar. Maksudnya bezanya sedikit, ayatnya tu sedikit je bezanya, tetapi maknanya sangat besar. Dalam kitab disebut ulama salaf, saya ulang balik ke surat 134, maka zahir daripada barang yang ditakrir itu muafakat oleh salaf dan khalaf, bersamaan pendapat, synchronize. Salaf dengan khalaf ni sama pendapat. Apa yang sama pendapatnya? Atas menyucikan Allah Ta'ala daripada makna yang mustahil, yang menunjuk atasnya oleh demikian yang zahir itu, menafikan yang zahir, ayat-ayat Al-Quran yang zahir, menafikan
bukan menafikan ayat Al-Quran tu ada, tidak, ayat Al-Quran tu ada, tetapi menafikan makna zahirnya. Menunjuk atasnya oleh demikian yang zahir itu, yang menunjukkan dari segi zahir, ayat-ayat yang dari segi zahir menunjukkan Allah Ta'ala tu seperti ada rupa, ada tangan di atas arash. Itu makna zahirnya tu kedua-dua ulama salaf dan khalaf menafikan. Menafikan. Beza salaf dengan khalaf, cuma salaf tidak menentukan makna sebenar ataupun makna yang sesuai atau makna yang lain. Maknanya kalau ayat Al-Quran wajah Allah, muka Allah, salaf menafikan makna sebenar bukanlah wajah Allah, tapi makna sebenarnya kami serah kepada Allah Ta'ala. Manakala khalaf, ulama khalaf, iaitu kemudian daripada sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka menafikan makna zahir, wajah Allah itu bukan wajah Allah, sama macam salaf, tetapi mereka menentukan makna yang sesuai, bukan makna yang sebenar. Makna yang sebenar hanya Allah yang tahu. Makna yang sesuai. Yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan ayat Al-Quran yang lain, sesuai dengan hadis yang lain, iaitu wajah Allah, zat Allah Ta'ala. Makna wajah Allah iaitu zat Allah Ta'ala, diri Allah Ta'ala. Makna tangan Allah, sifat kudrat, kuasa Allah. Setengah kitab tafsir menafsirkan tangan Allah itu ilmu, sifat ilmu Allah Ta'ala. Jadi salaf dalam kitab-kitab tauhid, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan fahaman salaf ini menafikan Allah tak ada tangan. Ayat Al-Quran yadullah memang ada, tapi maknanya bukan tangan. Ayat Al-Quran Allah bersemayam di atas arash memang ada, tapi maknanya bukan bersemayam atas arash, dan sebagainya. Banyak ayat ni, banyak ayat mutasyabihat, sangat banyak, tuan-tuan. Itu contoh dua sahaja. Berbeza dengan salaf yang diklaim atau diakui, yang diwar-warkan oleh ajaran sesat, iaitu salaf ini menyatakan ayat yadullah memang Allah Ta'ala tu ada tangan. Ayat Allah bersemayam atas arash, memang Allah bersemayam atas arash. Cuma tangan yang layak bagi Allah, cuma muka yang layak bagi Allah, cuma bersemayam di atas arash yang layak bagi Allah. Ayatnya sikit je, beza sikit. Salaf dalam kitab menafikan yadullah, ayat yadullah ada, tapi maknanya bukan tangan, kami serah kepada Allah. Menafikan makna zahir yadullah tu, salaf dengan khalaf sepakat, sama, muafakat, membawa berkat. Beza salaf dengan khalaf tu cuma salaf tidak menentukan makna yang sesuai, khalaf menentukan makna yang sesuai. Dan kedua-dua salaf dan khalaf ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau ditanyakan macam mana salaf boleh Asy'ariyah Maturidiyah, Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi kan lahir kemudian. Salaf ini kan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka jawapannya, apa-apa yang Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi senaraikan ataupun ringkaskan ataupun permudahkan ilmu tauhid tersebut, sama sepadan dengan yang disampaikan oleh salaf, iaitu sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Buktinya kena semaklah kitab-kitab ni. Panjanglah masanya tu untuk
antara maghrib isyak tu memang tak dapat lah. Saya cuma nyatakan dari segi poin-poin ajalah. Saya nak lebih Ustaz, lebih kena ambil masa lah. Saya pun masa pun taklah banyak sangat. Cuti masa tu kan. Siang saya kerja. Kan. Jadi untuk kuliah maghrib isyak ni poin-poin. InsyaAllah kalau ada rezeki kan, satu persatu kita bahaskan. Maksudnya masuk pula kitab Arab ini, kitab Melayu. Jadi kita baca, ini kitab Melayu paling besar ni pun taklah menyatakan kesemua dalil. Itu pun bertahun habis, ialah seminggu sekali. Jadi sangat berbeza dari segi makna salaf dalam kitab yang disebut oleh para ulama dan salaf yang diakui oleh sebahagian ajaran sesat, yang mengatakan salaf itu mempercayai bahawasanya yadullah, tangan Allah, memang Allah ada tangan, cuma tak sama dengan makhluk. Memang Allah Ta'ala bersemayam atas arash, cuma tak sama bersemayamnya makhluk. Nampak macam sama tapi berbeza. Hati-hati. Hati-hati. Ibaratnya zaman sekarang ni, emas palsu dengan emas asli. Kalau yang tak pandai, bukan tukang emas, tak dapat beza emas 916 dengan emas Zulian. Tak? Dulu kan masyhur kan emas Zulian kan. Emas Zulian apa? Bukan emas. Dan kalau bukan tukang emas, tak dapat beza emas putih dengan emas 916. Namanya emas putih, yang sebenarnya bukan emas pun. Emas putih ni emas putih. Emas putih bukan emas. Kalau emas putih tu emas, tak hantar kat kedai pajak gadai ada. Ini apa ni? Ini emas putih. Tak, kami emas. Ya, ni emas putih. Emas putih bukan emas lah. Nama emas. Baik. Antara kaca dan permata, tak? Kalau orang tak pandai macam saya ni, tak pandai, bukan orang bidang permata, tak dapat beza permata dengan kaca. Kan, melainkan dipecahkan dan dites kan, pecahkan ke apa kan, pecah tu kaca lah. Tak pecah permata lah. Kan. Salah satu contoh ni. Jadi salaf yang sebenar dengan salaf yang diakui oleh segolongan manusia pada zaman sekarang ni berbeza. Berbeza. Hati-hati. Jadi itulah salaf yang disebut dalam kitab para ulama. Sambung Maka ahli salaf berkata tentang hadis tadi itu, Allah Ta'ala menjadikan Allah Ta'ala menjadikan Bani Adam, keturunan Adam atas rupanya, atas rupa Allah Ta'ala. Maka ahli salaf berkata oleh mereka itu, bermula rupa itu tiada kami ketahui akan dia. Dan khalaf berkata mereka itu, bermula murad yang dikendaki dengan rupa itu sifat daripada sama dan basar dan ilmu dan hayat. Yang dikendaki, murad tu yang dikendaki dengan makna rupa dekat situ bukanlah rupa Allah Ta'ala, tapi sifat sama mendengar, sifat basar melihat, sifat ilmu mengetahui, dan sifat hayat hidup. Allah Ta'ala jadikan keturunan Adam itu ada sifat sama mendengar, ada sifat basar, ada sifat ilmu, dan ada sifat hayat. Itu pun pada zahir. Hakikatnya sama yang tidak memberi bekas, basar yang tak memberi bekas, ilmu yang tak memberi bekas, dan hayat yang tak memberi bekas. Sifat Allah tak sama dengan sifat makhluk.
Itu ulang kaji yang lepas-lepas lah. Sifat wahdaniyah, esa Allah Ta'ala pada sifat, iaitu segala sifat Allah tidak sama dengan makhluk, tidak sama dengan sifat makhluk. Maka iaitu atas rupa sifat pada jumlah, dan jikalau adalah sifat Allah Ta'ala itu qadim, tiada permulaan, dan sifat manusia itu baharu sekalipun ada permulaan, ya, tak samalah. Sama Allah Ta'ala qadim, tiada permulaan. Manusia mendengar tapi ada permulaan. Bila mulanya? Bila ada gelombang. Ustaz tak pakai mic tak dengar, belakang tak dengar, kecil suara ustaz. Pakai mic baru dengar. Basar Allah Ta'ala qadim, tiada permulaan, ya, tiada perantaraan. Basar melihatnya makhluk ada permulaan, ada perantaraan. Bila mulanya manusia nak melihat? Bila ada cahaya. Tak ada cahaya tak dapat lihat. Blackout, batal kuliah, tangguh. Dan ini dibinakan atas bahawa domir itu kata ganti nama pada suratihi. Kalimah suratihi, domirnya ha tu, ha di bawah itu. Surati itu ialah rupa, hi itu nya, kembali atas Allah Ta'ala. Nya itu siapa? Nya iaitu Allah, dengan dalil riwayat yang lain daripada riwayat yang dahulu itu. Ada riwayat yang lain, iaitu fa innallaha khalaqa adama ala suratir rahman. Dan setengah ulama menjadikan ia akan domir pada suratihi itu kembali atas saudaranya yang disoreh, yang diterangkan akan dia pada tariq, jalan yang meriwayat akan dia oleh Muslim, Imam Muslim, dengan lafaz fa idza qatala ahadukum akhahu falyajtanibil wajha fa innallaha khalaqa adama ala suratihi. Artinya, maka apabila membunuh oleh seorang kamu akan saudaranya, maka hendaklah menjauh ia akan mukanya. Maka bahawa Allah Ta'ala menjadikan ia akan Adam itu atas rupanya. Maka apabila adalah seperti demikian itu, maka sayugianya hendaklah, mestilah menghormatkan dia dengan memeliharakan mukanya. Dan setengah daripada barang yang memberi waham, habis pembahasan tentang hadis tersebut. Jadi rupa Allah Ta'ala dekat situ ada ulama tafsirkan, ulama khalaf nafsirkan ataupun memindahkan, mensyarahkan. Kalau ayat Al-Quran tafsir, kalau hadis syarah hadis. Suratihi iaitu sifat sama, basar, ilmu dan hayat. Dan setengah daripada barang yang memberi waham, memberi kesamaran, beranggota firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbik. Shadaqallahul azim. Artinya, dan kekal oleh muka Tuhan engkau. Suratul Rahman ayat 27. Dan lagi firman-Nya, artinya ayat ni apa? Ayat ke bawah ni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadullahi fawqa aydihim. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang bermula tangan Allah Ta'ala di atas tangan mereka itu. Suratul Fath ayat 10. Ini yang seperti saya pernah bacakan kitab tafsir, terjemahan tafsir Ibnu Katsir, iaitu tangan Allah ditafsirkan sebagai ilmu Allah, sifat ilmu Allah, pengetahuan Allah. Dan lagi hadis, inna quluba bani adama kullaha kaqalbin wahidin baina usbu'aini min asabi'ir rahmani. Artinya lebih kurang bahawa segala hati anak Adam sekaliannya seperti hati yang satu antara dua anak jari dari segala anak jari Tuhan yang bernama Rahman. Nampak hadis ni?
segala anak jari Tuhan. Maka bermula salaf berkata mereka itu, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bagi Allah itu muka dan tangan dan segala anak jari tiada kami ketahui akan dia. Makna sebenarnya kami tak tahu, kami serah kepada Allah. Dan bermula khalaf berkata mereka itu, bermula murad daripada muka itu, makna muka itu apa? Zatnya, diri Allah. Dan murad yang kendaki dengan tangan itu qudrat, sifat kuasa Allah. Dan murad daripada katanya antara dua anak jari daripada segala anak jari Rahman itu, Allah yang bersifat Ar-Rahman, antara dua sifat dari segala sifatnya. Dan dua sifat itu qudrat dan iradah. Baik. Jadi kalau patah balik ke surat 133, maka sekarang hamba hendak menyebutkan jalan takwil. Demikian itu zahir atas dua mazhab, maka keduanya itu sebenarnya. Dua-dua mazhab ni, salaf dan khalaf, dua-dua benar. Maka barang mana salah satu daripada keduanya apabila kita taklid, lepaslah kita daripada sesat. Kita taklid mazhab salaf. Mazhab ni mazhab dari segi akidah, jangan keliru pula. Ini mazhab apa pula Ustaz? Salaf khalaf yang saya tahu Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Itu mazhab dari segi fikih, dari segi syariat, dari segi ibadat, nakahat, muamalat, jinayat, faraid, dari segi tauhid. Mazhab tu apa mazhab? Mazhab tu pegangan, kepercayaan. Jadi mazhab dari segi tauhid dan khususnya dari segi penafsiran ayat-ayat mutasyabihat, ada mazhab salaf dan mazhab khalaf. Kedua-duanya benar, kedua-duanya ahlu sunnah wal jamaah. Kalau nak pegang ulama salaf boleh, tapi jangan menyatakan mazhab khalaf itu sebagai salah. Satu lagi, perbezaan ulama salaf yang dalam kitab dan seperti yang diklaim oleh golongan yang menyatakan mereka ulama salafus soleh atau salaf. Mereka menyatakan, golongan ni lah menyatakan ulama khalaf ini salah, membuat kerja yang salah, menentukan makna yang lain daripada makna yang zahir itu salah. Sedangkan dalam kitab ulama salaf dan ulama khalaf, kedua-duanya adalah ahlu sunnah wal jamaah. Nak pegang salaf boleh, nak pegang khalaf boleh, nak pegang dua-dua pun boleh. Tak boleh menafikan salah satunya, apatah lagi kedua-duanya lah. Baik, hati-hati tuan-tuan, hati-hati. Itu sebab penting kita duduk kuliah ulang kaji lagi dan lagi. Dan ajak lagi orang lain untuk ulang kaji juga. Kalau tidak, kita je yang tahu, kita je yang ulang kaji, orang lain tak ulang kaji, orang lain diganggu gugat dengan ajaran sesat, mereka terikut. Benda dah terbukti. Benda dah terbukti. Sebab tu saya sekarang ni patah balik bacakan kelebihan menuntut ilmu, supaya kita bertambah semangat untuk terus mengulang kaji dan sampaikan kepada yang lain. Sebab manusia ni kena tahu kelebihan-kelebihan amal, kelebihan sembahyang, kelebihan puasa, kelebihan baca Quran, kelebihan zikir, kelebihan dakwah, kisah-kisah Rasulullah, kisah-kisah sahabat, supaya semangat untuk sembahyang, semangat untuk baca Quran, semangat untuk zikir, semangat untuk berdakwah, menyampaikan, semangat untuk mengikut
amalan-amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Begitu juga menuntut ilmu, itu juga adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi kita sampaikan, kita dengar sampaikan kelebihan ilmu tadi. Salah satunya tadi menuntut ilmu, satu bab daripada ilmu sama pahalanya dengan sembahyang 1000 rakaat sembahyang sunat. Baik, sambung ke surat 139. Latifah telah bertanya, tajuk dia Latifah, dan telah bertanya Asy-Sya'rani akan syekhnya, gurunya Al-Khawash, kerana apa mentakwil oleh ulama akan yang memberi waham yang jatuh ni berlaku daripada syarak, dan tiada mentakwil oleh mereka itu akan barang yang memberi waham yang jatuh, iaitu berlaku daripada wali. Maka menjawab, ya, jikalau insaf oleh mereka itu, nescaya mentakwil oleh mereka itu akan yang jatuh, iaitu yang berlaku daripada wali itu, dengan yang terlebih aula, yang lebih utama. Kerana bahawasanya menguzur dengan dhaifnya pada segala ahwal, hal-hal hadrat kebersalahan syarak, maka bahawasanya yang mempunyai makam yang teguh, dan terkadang dikatakan bermula syarak itu sayugianya memeliharakan atas yang jatuh yang berlaku daripadanya barang sedapat-dapatnya, kerana bahawasanya ia diikut dengan dia, dan tiada seperti demikian itu wali. Maka bahawasanya tiada dipeliharakan atas kalamnya, kerana bahawasanya tiada diikut dengan dia, maka apabila memberi waham ia, disia-siakan dia. Ini cerita apa ni Ustaz? Dia begini. Kenapa ada orang tanya? Kenapa yang bertanya ni ulama juga? Imam Sya'rani tanya akan syekhnya, gurunya Al-Khawas. Jadi tanya kenapa ayat Quran ni ditakwil, hadis ditakwil, tapi wali tak ditakwil. Macam mana wali tak ditakwil tu? Maksudnya gini, ada wali Allah yang terlalu asyikkan Allah Ta'ala sampai satu tahap dia dah tak nampak syariat, dia dah tak nampak makhluk. Bukan nampak makhluk lain, dah tak nampak makhluk termasuk diri dia. Terlalu asyikkan Allah Ta'ala, cintakan Allah Ta'ala, sampai dia hanya melihat yang ada tu hanya Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang sampai dah tahap makam macam ni, ini kebanyakan ulama yang silam, yang sebelum-sebelum ni disuruh hukum bunuh. Pasal apa? Nanti menyesatkan orang lain. Orang lain yang tak sampai makam macam dia, nanti dia tak faham dan mencuri kata-kata dia. Dan orang ni dah sampai tahap wali ni, dia dibunuh pun dia tak melawan, tak rasa apa. Kalau orang yang buat macam wali nak dihukum bunuh, melawan, lenting, nak bunuh saya pula, boleh pula bercakap. Kalau yang sampai tahap wali Allah betul ni, dah nak dihukum bunuh, tak rasa apa. Lebih kurang macam itulah. Tapi dia tak bahaskan panjang. Dan hasil tariqat, ini jalan salaf dan khalaf itu ahli sunnah. Kitab ulama kata jalan salaf dan khalaf tu ahli sunnah, dua-duanya ahli sunnah. Berbeza dengan pendapat segolongan manusia sekarang ni yang menyatakan khalaf tu salah. Dia pegang salaf dan dia menafikan khalaf. Khalaf tu salah. Khalaf tu bukan Ustaz Aidil. Khalaf ni pun ulama juga. Bukan orang biasa. Memanglah selepas sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, tapi mereka tu pun ulama juga. Khalaf ni bukan calang-calang. Ustaz Aidil dia calang-calang lah, tak siapa-siapa. Orang tak kenal pun. Ulama khalaf ni Al-Quran 30 juzuk dalam kepala tak hilang. Dah hafal dan tak hilang, bukan hafal dan hilang, lupa.
Hafal 30 juzuk kurang sikit dari 29, kurang 28. Tak ada. 30 juzuk hafal dan tak lupa. Dan hafal beribu-ribu hadis. Saya dah sebut banyak kali. Tapi kena sebut lagi. Tuan-tuan sampaikan. Jangan suka-suka, jangan senang-senang, jangan mudah-mudah menafikan pendapat khalaf ni. Mereka ni bukannya orang biasa. Dan bukanlah Nabi, tidak. Bukanlah sampai tahap Nabi, tidak juga. Ada dosa juga. Kalau macam tu mesti ada salah. Salah pun bukan Nabi. Ingat. Awak menafikan khalaf ni, sampai awak cakap khalaf ni bukan Nabi, tak maksum, tak terpelihara daripada dosa. Ya, salaf pun bukan Nabi juga. Dan kalau kita pegang pada hadis Nabi SAW, sahabat-sahabatku seperti bintang di langit, ikutlah salah seorang, kamu akan berjaya. Itu ikut dari segi apa? Hadis tersebut syarahnya ikut dari segi akidah. Sahabat akidahnya semuanya betul. Dari segi amalan, ada sahabat yang mencuri, ada sahabat yang berzina. Ustaz tak baik. Ada dalilnya. Dalam kitab Hayatul Sahabah ada. Maulana Yusuf Al-Khandahlawi. Maknanya bukanlah kita ikut dari segi amalannya. Ada sahabat zina, kita berzina. Ada sahabat mencuri, mari kita mencuri. Tidak. Sebab tu hadis tersebut maknanya ikut dari segi akidah. Salaf ni tak maksum, tapi dari segi akidah ada jaminan daripada Rasulullah SAW. Ikutlah sahabatku, dari segi akidah kamu akan berjaya. Kamu akan berjaya. Jadi khalaf ini kalau nak disalahkan kerana khalaf ini bukan Nabi, dia tak maksum, tak terpelihara dosa, tak boleh. Kenapa? Salaf pun tak maksum. Baik. Yang keduanya, demikian lagi wajib kita iktikadkan, percaya, yakin dalam hati pula ada bagi Allah Ta'ala itu beberapa sifat fi'ilnya. Ini masuk pada sifat fi'il. Habis tentang perbahasan tadi tu. Maka sifat fi'il itu khilaf, berbeza pendapat antara Abil Hasan Al-Ash'ari dan antara Maturidi, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini berbeza ataupun khilaf pendapat dari segi sifat fi'il ni berbeza dari segi istilah. Dari segi maknanya sama. Macam juga berbeza dari segi bilangan. Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari kata wajib kita belajar sifat yang wajib bagi Allah tu 13 sahaja. Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata sifat yang wajib kita pelajari, sifat yang wajib bagi Allah yang wajib kita pelajari itu 20. Berbeza dari segi bilangan sahaja, dari segi maknanya sama. Iaitu Imam Abdul Hasan Al-Ash'ari kata kenapa 13? Sebab sifat maknawiyah, kaum qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman, 7 tu sudah dipelajari pada sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam. Tak perlu dipelajari lagi. Manakala Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata kena belajar juga, sebab dia ada berbeza sedikit. Qudrat, Allah Ta'ala berkuasa. Kaunuhu qadiran, keadaan Allah berkuasa. Berbeza begitu. Maka kata Maturidi, ia sifat yang qadimah, yang tiada permulaan, yang berdiri dengan zatnya Ta'ala. Dia itu sifat, dia tak boleh berdiri sendiri. Dia ada pada zat Allah Ta'ala, pada diri Allah Ta'ala. Dengan dia mengadakan dan meniadakan yang lebih atas qudrat. Sifat fi'il ini tugasnya apa? Mengadakan atau mentiadakan makhluk. Lebih daripada sifat qudrat. Itu bezanya. Dan kata Abul Hasan Al-Ash'ari, bermula sifat fi'il itu baharu, ada permulaan, kerana ia ibarat ataupun keterangan. Ibarat ni bahasa Arabnya ibarat
ibarat keterangan. Daripada tu bahasa Arabnya an, tentang. Ibarat daripada maksudnya keterangan tentang. Ini dia ambil terus daripada bahasa Arab. Sifat fi'il itu ibarat daripada keterangan tentang ta'liq ataupun ta'alluq qudrat, sifat qudrat, dengan mungkinat akan sebagai ta'alluq tanjizi hadis. Jadi Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari kata sifat fi'il ni dah masuk dalam qudrat, tak perlu diadakan lagi. Manakala Imam Abu Mansur Al-Maturidi kata dia lain. Dia lain. Ada perbezaan. Itu sahaja. Baik, jadi cukuplah kadar ni beberapa perkara, iaitu tentang salaf dan khalaf. Kedua-duanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, baca jadi manfaat bagi saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum.